Shalom, 弟兄姐妹平安， selamat pagi. 早安！ Senang pagi ini boleh beribadah bersama saudara dan menyampaikan firman Tuhan. 非常高兴今天能够跟弟兄姐妹一起来思想主他的话。 Khususnya hari ini gereja-gereja di dunia kita bersama memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. 特别是全世界的教会，今天我们大家都是在纪念圣灵的降临节，就是五旬节。 Itu sebabnya hari ini kita juga akan belajar tema tentang Roh Kudus. 因此，今天我们要学习就是关于圣灵的教导， Hidup berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus. 靠着圣灵的力量过得胜的生活。 Sebelumnya mari kita terlebih dahulu memperhatikan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. 首先，让我们注意一下，就约翰福音第14章第15节到第21节。 Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 saya akan bacakan bagi kita sekalian. 先用印尼文来念。 Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 约翰福音第14章第15节到第21节，你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因为他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们那里来。还有不多的时的，世人不再见我，你们却要见我，因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令有遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙父爱他，我也爱他，并且要向他显现。 Saudara, saya akan memakai 10 menit pertama ini untuk memberikan gambaran singkat tentang Roh Kudus, saudara. 我要用10分钟的时间，我们来明白一下到底何为圣灵。 Mungkin kita sering mendengar tentang Roh Kudus, tapi siapakah Roh Kudus itu? 我们经常听到圣灵，但是到底圣灵是谁呢？ Saudara, kalau dari asal katanya, 如果从原文来说呢， Roh Kudus, 所谓的圣灵， Roh itu saudara dari asal katanya berarti satu gerakan dinamis seperti udara, saudara. 这个灵它的意思就是一个动态的活动，就好像空气，好 Kadang-kadang 像呼吸一样。 kadang-kadang diterjemahkan angin atau roh. 经常被翻译成是这个风来的， Jadi dia tidak kelihatan, dia seperti udara tapi bisa dihirup. 它是看不见的，像空气一样，但是我们可以吸收它。 Bahkan udara itulah yang menopang hidup. 甚至呢，就是这个空气托住我们的生命。 So, jadi sebenarnya roh itu sendiri memiliki arti sesuatu yang terkait dengan udara atau yang tidak terlihat, gerakan dinamis di dalamnya, tetapi sekaligus esensi atau penopang hidup. 其实呢，灵所谓的灵就是像空气一样，我们虽然是看不到的，但是其中有这个很积极的活动，并且也可以托住我们的生命。 Sedang kata kudus mungkin kita lebih sering dengar ya. Yang dipisahkan, yang dikhususkan, yang dispesialkan, ditujukan bagi Allah. 如果讲到圣洁，就是被分别为圣的，就是属于上帝的。 Jadi Roh Kudus itu sendiri adalah
roh yang tidak sama dengan yang lain, yang khusus, yang spesial, yang terkait dengan Allah. 圣灵的意思就是说与众不同的，它不是一种物质，乃是神本身。 Saudara, mengapa kita perlu belajar Allah Roh Kudus? 弟兄姐妹，为什么我们要学习并且明白圣灵呢？ Ada dua alasan, saudara. 有两个原因。 Alasan pertama adalah alasan yang esensial, 第一个原因是本质的原因， dan alasan kedua adalah alasan yang kontekstual. 另外的一个原因就是背景的原因。 Alasan yang esensial memberitahu kita tentu saja kita perlu belajar Allah Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal. 本质的原因是我们要学习，因为圣灵是三位一体真神其中的一个位格。 Roh Kudus bukan cuma sekedar kuasa atau kekuatan Allah, tetapi Allah itu sendiri. 它不单单是一个能力，乃是神本身。 Sebagai pribadi, saudara, Alkitab memperkenalkan Allah Roh Kudus itu memiliki berbagai macam hal yang menunjukkan dia adalah pribadi. 成为一个位格呢，在圣经里面记载了许多在关于圣灵的工作。 Yang memiliki pengetahuan, memiliki kehendak, memiliki emosi, karya, relasi. 他有他的旨意，有情绪，也有圣灵的这个之间的这个关系。 Karena waktu saya nggak jelasin satu-satu, saudara ya. 因着时间的问题，我没有办法很清楚的来解释这一段的经文。 Dia adalah pribadi. 它是一个位格， Dan dia adalah pribadi Allah Tritunggal. 它是三位一体真神的一个位格。 Alkitab menyebut Allah Roh Kudus itu berganti-gantian dengan Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. 圣经里面也很清楚的教导我们说，就圣灵经常以我们的天父，以主耶稣这样的替换作。 Bahkan kadang-kadang disebutkan bersama-sama dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 甚至呢，我们就讲到奉父子圣灵的名。 Allah Roh Kudus juga digambarkan memiliki kualitas Allah itu. 圣灵本身它也有这个上帝自己的本质， Dia punya pikiran atau kehendak, dia punya kuasa, punya kekekalan. 它有它的思想，它有它的永恒的这个价值。 Bahkan Alkitab menceritakan, menuturkan bagaimana Allah Roh Kudus itu berperan dalam penciptaan, dalam pewahyuan, di dalam karya keselamatan Allah. 甚至呢，在圣经里面也记载说，就是圣灵参与这个创造，也参与这个启示，也参与拯救。 Jadi alasan esensialnya adalah 因此呢，本质的原因呢， Allah Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal. 乃是圣灵是三位一体真神的这个其中的一个位格。 Tentu saja kita perlu mengenalnya. 是的，我们必须要明白也知道它。 Saudara, adakah kerinduan kita untuk mengenal Allah? 我们有一个渴望的心来明白知道神自己。 Alkitab mengatakan Allah kita itu Allah yang senang dikenali. 因为我们的神是喜悦我们去认识他。 Kita belajar tentang Allah Roh Kudus, kita belajar mengenal Allah. 我们学习圣灵，让我们可以更加的知道也明白懂得我们的神。 Alasan esensial yang kedua, 第二个本质的原因， sebagai pribadi Allah Tritunggal, 三位一体真神的其中一个位格， peran Roh Kudus itu sangat dekat dengan hidup Kristen. 其实他的角色是跟我们基督徒是非常接近的。 Mari kita lihat perannya di dalam Alkitab, saudara. 让我们从圣经里面看到他的角色。 Dikatakan dia mempersatukan kita dengan Kristus. Dia melahirbarukan, mempertobatkan, meneguhkan sebagai anak, membenarkan, menyucikan, memeteraikan. 圣经里面说是让我们可以与基督联合，让我们可以得着重生，也可以从中我们可以悔改，认识上帝儿子的名分，世人称义。 Jadi perannya itu dekat sekali dengan hidup Kristen. 因此，圣灵的角色与我们作为基督徒的这个生活是非常接近的。 Sebagai pribadi Allah, Roh Kudus itu mestinya dekat dengan kita. 成为三位一体真正的一个位格，它很靠近我们人。 Pertanyaannya, saudara, mengapa kita perlu belajar Roh Kudus? Tentu karena dia begitu dekat. Mestinya, saudaraku, kita punya
hasrat, punya kerinduan yang besar untuk mengenal 我 Dia. 们为什么要明白圣灵呢？因为他就是神，他是跟我们那么的接近，让我们真的有一个渴慕的心，让我们更加的明白圣灵。 Saudara, Roh Kudus, Allah pribadi, Allah Tritunggal itu dekat dengan kita. 圣灵三位一体真正的一个位格，它跟我们的生活是非 Itu 常的 sebabnya 接 kita 近。 perlu, penting sekali, harus mengenal Dia. 因此，我们必须也应该去明白圣灵。 Tapi ada alasan yang kedua, saudara. 但是有第二个原因， Alasan yang kontekstual. 就是一个就是本质的原因。 Yang pertama, saudara, kalau kita belajar sejarah gereja, 弟兄姐妹，如果我们学习这个教会的历史的话， kita melihat dalam sejarah gereja itu, saudara, Roh Kudus itu pernah di dalam satu fase itu seakan-akan terlupakan. 在历史的教会的历史里面，曾经有一段时间，好像圣灵被遗忘了。 Tetapi ada satu fase juga, saudara, orang itu terobsesi dengan Roh Kudus. 但是呢，有就是一段的时间，人是那么的执迷这个圣灵。 Di dalam perjalanan gereja, saudara, pra-reformasi, sebelum reformasi, 在这个就是宗教改革之前， ada cerita tentang gereja terlalu mengutamakan tradisi, 有一段的时间教会多么的强调关于传统， orang Kristen itu harus menerima tradisi, 所有的基督徒必须要接受这个传统的教 sehingga 育， kemudian muncul reformasi 因此呢，就有改革的这个活动。 yang mengajak orang Kristen untuk kembali kepada Alkitab, mengkritisi segala tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran harus dikritisi. 带领我们所有的这个基督徒可以更加的明白，也很清楚的知道是哪一方面有错的地方 Tapi。kemudian dalam perjalanannya, saudara, kekritisan itu membuat orang terlalu kritis, saudara, sehingga kemudian tidak lagi mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. 因此他们那么的就是想知道就是里面的问题，因此他甚至呢忽略了圣经的教导。 Di dalam fase-fase yang saya gambarkan tadi, saudara, Roh Kudus akan terlupakan. 在这样的这一段的阶段里面呢，好像圣灵被遗忘了。 Manusia seakan-akan memakai dirinya, pikirannya, saudara, untuk melakukan segala macam hal, untuk katanya mau memahami Tuhan, membela agama, tetapi tidak mengandalkan Roh Kudus. 当时的人类就是按照自己本身的思念，也是旨意来明白，来认为怎么样的来明白，并且呢知道怎么样的来做一个改革。 Tetapi kemudian kita mengenal juga masa-masa, saudara, ada kekecewaan terhadap gereja modern. Lalu muncul gerakan karismatik, gerakan pasca modern. 这有时候有一段时间，就是到了最后呢，大家好像感觉到非常的失望，因此呢，他就有一个就是有改革的这个活动。 Yang seakan-akan begitu menekankan Roh Kudus, tetapi kemudian kelewatan, saudara. Roh Kudus sepertinya hanya dijadikan kayak tontonan saja. 在那个时候就好像他们是着重于圣灵，但是却误解了，也误用了这个圣灵的工作。 Kadang-kadang Roh Kudus dipermainkan. 他把圣灵当作是可以作弄的事情， Bahkan seringkali saya memperhatikan sering dieksploitasi. 甚至我们看到用这个把圣灵就是在那里的误用了。 Untuk memuaskan keinginan diri. 为了要求什么呢？就是为了让自己得到满足。 Saudara, kalau kita melihat sejarah, 如果我们看这个历史， kita perlu belajar secara serius tentang Allah Roh Kudus. 我们多么的需要，我们很严肃的、很明白的学习关于圣灵， Karena Roh Kudus diperkenalkan dalam Alkitab. 因为圣灵在圣经里面讲得非常的清楚。 Jangan sampai gereja kita tidak atau bahkan kita itu melupakan Roh Kudus. 我们都多么的希望，不要让我们的教会是忘记这个圣灵。 Tapi juga jangan sampai ke ekstrim yang lain, terobsesi, bahkan memanfaatkan Roh Kudus itu berlebihan. 也不要因着我们执迷这个我们执迷的心，就是把圣灵误用了。 Alasan kontekstual terakhir. 最后的一个本质的原因， Saudara, tentu saja zaman ini. 弟兄姐妹，先进的时代， Zaman ini adalah zaman yang haus akan hal-hal yang spiritual. 先进的时代是渴慕这个
精神事物的时代。 Teknologi memang modern, saudara, tapi manusia sadar teknologi tidak bisa selalu menolong manusia. 科技是那么的发达，但是人们知道科技呢没有办法解决人的问题。 Itu sebabnya di tengah kemajuan teknologi manusia masih mencari sesuatu yang spiritual. 因此，在这样的状况当中，人们还是寻找精神上的这个工作。 Tetapi zaman ini sekaligus adalah zaman yang pragmatis. 但是呢，我们看到在这个先进的时代，是那么的强调关于人本身。 Yang mengatakan kalau saya tidak bisa merasakan, saya tidak percaya. 他们说，如果说我们没有感觉，我没有办法相信。 Kalau cuma ngomong-ngomong toh, cuma diskusi-diskusi, saya tidak merasakan, saya tidak mau percaya. 如果在那边只有谈论或者讲一些关于这个圣灵的事情，我没有办法相信。 Dan zaman ini zaman yang menekankan subjektif. 先进的时代是那么的强调，就是关于自己本身的。 Kamu tidak mengalami itu urusanmu, tapi saya mengalami. 你没有感觉到是你的事，但是我却经历了， Saya bisa merasakan. 我真正的经历了， Saya mengalaminya sendiri. 我本身经历。 Saudara, zaman yang seperti ini membuat belajar tentang Roh Kudus sangat penting. 弟兄姐妹，像这样的时代里面，我们学习圣灵是多么的重要的是一件事情。 Kalau tidak kita akan dengan mudah sekali, saudara, dibelokkan, disesatkan. 不然的话，我们容易被着迷，也被迷失了。 Dan saya bersyukur dalam momen yang seperti ini gereja mengajak kita belajar tentang Roh Kudus. 我非常感恩，在这样的状况当中，教会让我来讲到关于这个圣灵的工作。 Saudara, Tuhan Yesus tahu persis bahwa dia akan segera meninggalkan para muridnya. 弟兄姐妹，主耶稣很清楚的知道，他很快就要离开他们的门徒， Dia akan segera ditangkap dan disalibkan. 他要被捕，并且要被钉十字架。 Memang setelah bangkit dia masih akan menampakkan diri kepada para muridnya. 是的，当主耶稣复活的时候，他要向门徒们显现。 Tetapi kemudian dia akan naik ke surga seperti 10 hari yang lalu kita memperingatinya, bukan? 但是最终呢，他也要升到天上去，就像10天以前我们纪念耶稣升天的那个日子。 Saudara, itu sebabnya dia mengatakan dia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain. 因此他说：“我要求父赐给我们，赐给你们一个保惠师。” Penolong yang lain artinya satu penolong yang kualitasnya sama-sama Allah, tetapi pribadinya berbeda. 所谓的保惠师，就是与主耶稣本身是相等相同的，并且他本身也是神。 Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. 主耶稣说：“我不撇下你们为孤儿。” Tuhan Yesus tahu kualitas murid-muridnya, kualitas saudara dan saya. 主耶稣知道门徒的这个光景，也知道你和我的光景。 Kita nggak bisa tanpa Allah. 是的，我们没有办法没有神。 Itu sebabnya Tuhan Yesus menyatakan dia akan meminta Bapa untuk mengutus Roh Kudus. 因此，主耶稣说：“我要就是求父赐下保惠师。” Roh Kudus adalah anugerah, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. 因为圣灵是我们每一位基督徒生活当中上帝赐下给我们的恩典。 Ketika Roh Kudus ada dalam hidup orang percaya, 当圣灵在信主的人的生 tentu 活当 saja 中， hidup orang itu akan berubah, saudara. 这个人的生命一定会受到改变， Ada Roh Kudus di dalam kita. 因为圣灵在我们当中。 Tentu saja tidak akan sama lagi hidup 肯 kita. 定我们不会像以前一样的生 Paulus 活。 mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru datang. 保罗说：“旧事已过，一切都变得新的了。” Nah, kita menggambarkan hidup yang ada Roh Kudus itu adalah hidup yang berkemenangan. 如果说我们说到我们活在圣灵在我们当中，我们会过着得胜的生活。 Kuasa Roh Kudus itulah yang mengubahkan, menopang, menyempurnakan kemenangan demi kemenangan tersebut. 因为圣灵的大能，它改变我们，也托住我们，让我们可以一天比一天的更加活得得胜的生活。 Hari ini saya mau mengajak kita belajar tentang hidup yang berkemenangan ini, saudara. 得胜的生活，我们要学一段，有几点我们要学习的。 Seperti apa sih hidup Kristen yang berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus itu? 靠着圣灵的力量过得生活是怎么样的一回事呢？ Waktu saya menyebutkan satu demi satu,
当我一个一个的来说的时候， saya mengundang kita memeriksa diri kita. 让我们每个人审查我们自己， Adakah hidup yang seperti itu terpancar dalam hidup kita? 是否在我们的生命里面，我们呈现出像我刚才我要说的。 Karena hidup yang seperti ini bukan hanya teori, tetapi hidup yang seharusnya memang terjadi ketika seorang itu memiliki atau ada Roh Kudus di dalamnya. 因为这样的生命并不是单单我们口里所说的，乃是从我们因着我们有圣灵在我们当中，让我们的生命可以展现出来。 Ada 3 penggambaran, saudara. 有3点， Yang pertama, 第一点， hidup berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus itu adalah hidup yang bersandar akan Tuhan. 靠着圣灵的力量过得胜的生活，是一个信靠上帝的生活。 Saudara, Tuhan Yesus tahu hidup Kristen itu tidak mudah. 弟兄姐妹，主耶稣知道这是不容易的事情。 Hidup Kristen itu bukan hidup yang semua masalah-masalah itu dibereskan semua sehingga orang Kristen itu cuma jalannya lurus, lancar. No. 基督徒的生活是不简单的，也不是像人们所想的，一切都是顺利的。 Hidup Kristen itu bukan hanya akan menghadapi hambatan, bahkan seringkali juga serangan, ancaman. 基督徒的生活不单单是就是被有一些事情拦阻他，甚至呢有攻击他的这个时候。 Itu sebabnya Tuhan tahu persis juga, saudara, siapa kita. 因此，主耶稣知道我们到底是怎么样的一个人。 Kita nggak mungkin bisa melawan semua itu dengan kuat gagah kita. 因为靠着我们的力量，我们没有办法抵挡这一切。 Itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku mengutus Roh Kudus untuk menyertai engkau. 为此缘故，主耶稣说：“我要求父来赐下保惠师。” Nah, saudara, Paulus sangat mengerti hal ini. 保罗在这一点上，他非常的明白。 Saudara, kita nggak ada waktu, tetapi kalau saudara nanti pulang, saudara mau membaca, karena hari ini hari Pentakosta khusus, saudara bisa belajar dari Roma pasal 8. 因着这个时间的问题，我没有办法全部的来读。但是弟兄姐妹，如果在家里的话，你们可以阅读这个罗马书第8章。 LAI memberi judul di sana hidup oleh Roh, hidup yang Roh Kudus di dalamnya. 就是活着在圣灵里面活着。 Setelah menjelaskan hidup oleh Roh itu, Paulus mengatakan di ayat yang ke-31. 当保罗把这个活在灵里面活着，因此直到第31节。 Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? 31节说的，即使这样，还有什么说的？上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？ Ini saudara hidup yang berkemenangan itu. 这就是一个得胜的生活的表现。 Jika Roh Kudus di dalam kita, siapa lawan kita? 上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？ Jika kita hidup di dalam Roh Kudus bersandar kepada Allah, hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. 如果我们在灵里面活着，信靠我们的神，谁能抵挡我们呢？ Beberapa ayat sebelum ayat 31 ini, 在31节前面的一些的经文里面， Paulus memberikan satu contoh yang sangat luar biasa sekali, 保罗给了我们一个例子， yaitu tentang hidup doa. 那就是祷告的生活。 Saya bacakan surah ayat 26-27. 26、27节。 Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, ini bicara soal kelemahan. Menariknya, kelemahan itu terkait dengan doa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. 罗马书第8章第26节到27节，况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得怎么样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告，检查人性的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈求。 Saudara, doa dalam iman Kristen itu kayak paling gampang, bukan? 弟兄姐妹，祷告在我们基督徒的生活里面好像非常简单。 Kita bisa doa dengan gaya macam-macam, bukan? 我们可以用许多的方式向神祷告。 Kita bisa berlutut seperti tadi, bisa berdiri, bisa duduk, bisa sambil terbaring sakit kita berdoa kepada Tuhan, bisa.
我们可以跪下来，我们可以站起来，甚至我们可以躺卧。当我们生病的时候，我们向神祷告。Tapi dikatakan kita lemah, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. 但是经文里面说，我们本不晓得如何的祷告。 Dan katanya Roh Kudus itu menolong kita di dalam doa. 因此的圣灵在我们的祷告当中帮助了我们。 Mungkin ada orang tanya, saya nggak perlu tuh ditolong kalau mau berdoa ya berdoa aja. 可能有的人就说我不需要什么帮助，我祷告就这样祷告吧。 Saudara, sedikitnya ada dua hal yang menunjukkan kita sangat perlu ditolong oleh Roh Kudus dalam berdoa. 其实有2点我们必须要知道的，我们在祷告当中多么的需要圣灵的帮助。 Yang pertama adalah bicara soal keluhan-keluhan tadi, saudara. 第一点就是我们所面临的一切的挣扎。 Kalau ada orang mengatakan keluhan-keluhan ini bahasa roh itu. 我们经常说这个挣扎的事情是圣灵的话， Itu tafsiran yang tidak bertanggung jawab. 这是不负责任的这个态度。 Kalau saudara baca ayat 22, ayat 23, ayat 26, tiga-tiganya bicara soal keluhan. 如果我们读到22、23到26节的时候，就讲到在哪里有说到挣扎这个事情。 Dan keluhan itu terkait dengan penderitaan, pergumulan. 挣扎也意味着有这个困难。 Jadi kesulitan pertama dalam doa itu adalah kadang-kadang kita dalam doa kita itu karena ada pergumulan yang begitu berat sampai kita itu nggak bisa ngomong itu, saudara. 因此呢，第一个我们祷告软弱的一点就是说，就是当我们就是面临这个挑战，面临许多的挣扎的时候，我们甚至我们不知道我们应该怎么样祷告。 Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang pernah punya pengalaman seperti itu. 我不知道弟兄姐妹是否有这样的经验。 Saking bergumul, saking beratnya kesedihan kita itu, kita ngomong sama orang kita nggak bisa ditanya kamu gimana, nggak bisa cerita, saudara. 就是当我们遇到一些问题，那么严重的问题，甚至呢我们没有办法跟别人诉说的时候，是那样的光景。 Di dalam doa kita di hadapan Tuhan kita juga mau ngomong, kita ingin cerita tapi kayak nggak bisa itu loh. 因此，当我们向神祷告的时候，我们也不晓得，也不知道应该向神说什么。 Saudara, itulah kelemahan kita. 这就是我们的软弱。 Kita dalam kelemahan karena emosi yang menguasai diri kita, saudara, kita sulit sekali untuk berkata-kata. 因此，我们的情绪是那么的悲观，那么的让我们的心感到非常的伤心。因此，我们不晓得我们应该向神祷告什么。 Ayat ini mengatakan bahkan di dalam doa yang kau tidak bisa berkata-kata itu. 甚至呢，这一段经文说到，在祷告的时候，我们不晓得应该说什么。 Roh Kudus itu mengerti hatimu. 圣灵知道我们的心思意念， Bahkan dialah yang berdoa kepada Allah. 是圣灵帮助我们向神祷告。 Saudara, itulah yang sering dinyanyikan dengan istilah bahasa tetesan air mata. 因此呢，我们经常就是听到，就是用眼泪来祷告。 Waktu di tengah tantangan kita cuma bisa nangis itu. 在许多的这个所面临的一切的挣扎的时候，我们在那里只有流泪。 Engkau datang kepada Tuhan. 当我们来到神的面前的时候， Roh Kudus dikatakan menolong kita berdoa kepada 圣灵要帮助我们来让就是代替我们向我们的神祷告。 Saudara, tidak ada isi hatimu yang Tuhan tidak ngerti. 是的，主耶稣，我们的神知道我们的心思意念， Orang lain boleh tidak ngerti. 别人可以不晓得， Mungkin orang lain kata kamu tidak cerita gimana saya ngerti. 可能别人就说你没有向我说，我怎么能够明 Oh, 白 itu 呢？ betul, saudara. 这是对的。 Tapi Roh Kudus Allah yang bersama dengan kita itu dia ngerti bahasa tetesan air mata. 但是圣灵上帝他完全的晓得我们心中的一切的挣扎，我们的心中的思想。 Alkitab mengatakan bahkan dia tahu berapa tetes air mata itu dia tampung di dalam kirbatnya. 甚至呢，他把我们的眼泪集中在一个碗里。 Kita pun tidak tahu tetes air mata jumlah berapa, bukan? 甚至我们自己本身，我们不晓得我们所流下的眼泪有几滴， Tapi dia mengerti. 但是圣灵明白， Kita lemah, terbatas. 我们是那么的软弱，那么的有限， Banyak hal kita bahkan mau ngomong pun tidak bisa. 甚至呢，有时候我们要说都没有办法去诉说。 Roh Kudus menolong kita. 圣灵帮助了我们。 Kedua kelemahan kita dalam doa adalah kita tidak ngerti kehendak Tuhan. 第二点，我们就是在祷告中的软弱，就是我们不明白神的旨意。
Kita sering doa tapi isinya kehendak kita, betul nggak saudara ya? 我们经常祷告，但是是按照我们所愿的。 Tentu saja kita pengen ini, pengen itu, kita ngomong semua sama Tuhan. 当然，我们向神祷告的时候，我们说我们要这个要那个。 Keindahannya adalah Roh Kudus akan menolong kita berdoa dengan memahami kehendak Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. 但是最美的圣灵要帮助我们，让我们可以知道那一方面是对我们最好，也是最好最美的。 Pernah nggak dalam doa kita ketika kita bersandar kepada Tuhan lalu Tuhan mengarahkan kita? 在我们的祷告的时候，向神祷告的时候，你有没有经历过圣灵的引领，让我们可以知道上帝的旨意？ Kadang-kadang bentuknya adalah keresahan. Kita rasa tidak benar ini kalau saya jalan ini. 有时候我们觉得心中感到疑惑，看起来好像这是不对的。 Kadang-kadang ada damai sejahtera, betul ini. Engkau harus jalan, andalkan Tuhan. 但是有时候呢，我们心中感到非常的平安，我们就说：“是的，主啊，让这个成全吧。” Kita ditolong memahami kehendak Tuhan. 圣灵帮助我们，让我们可以明白神的旨意。 Hidup yang bersandar kepada Tuhan itu bahkan dalam hal yang paling sederhana sehari-hari doa ada kita bersandar kepada Roh Kudus, kepada Allah. 信靠我们的神，是我们每一天的生活里面非常需要的，也是靠着圣灵来帮助我们。 Kalau yang paling sederhana ini saja kita sudah nggak bersandar, apalagi yang lain-lain. 如果最简单的这个工作我们没有去信靠的，那其他的怎么办呢？ Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang bersandar kepada Allah. 得胜的时候就是信靠神的生活。 Dalam doa kita bersandar, Roh Kudus tolong aku berdoa. 在我们的祷告中，我们求圣灵来帮助我们，帮助我们向神祷告。 Karena banyak hal aku tidak bisa mengata-ngatakannya. 因为有许多的事情我们没有办法知道，也没有办法去诉 Dan 说， banyak hal aku tidak ngerti. 甚至我们不明白。 Tolong aku Tuhan. 主啊，求你帮助我。 Kita harus berdoa seperti itu, saudara. 我们必须要如此的祷告， Baru hidup kita berkemenangan. 因此呢，我们的生活就是可以得胜。 Yang kedua, hidup berkemenangan itu 第二点就是得胜的生活， adalah hidup yang bersaksi tentang Allah. 是一个为主做见证的生活。 Saudara, kita tahu tugas orang Kristen adalah bersaksi. 弟兄姐妹，这个我们基督徒的这个必须做的就是为主做见证。 Itu sebabnya kita masih ada dalam dunia ini, saudara. 因此，上帝仍然让我们还在这个世界上。 Kalau enggak, kita waktu percaya Tuhan Yesus itu kita paling cocok sudah langsung masuk surga itu, saudara. 不然的话，当我们相信耶稣的时候，我们就马上到这个天堂那里。 Karena surga itu jelas lebih indah. Kita di sana nggak bisa berdosa bahkan. 因为天堂是一个最完美的地方，在哪里我们没有办法再犯罪了。 Tapi kita diminta Tuhan ada di dunia ini karena kita diberikan tugas untuk bersaksi. 但是上帝仍然叫我们活在这个世界上，因为我们有这个做见证的任务。 Kalau tugas bersaksi itu sudah selesai, pasti kita dijemput pulang, saudara. 如果当我们已经完成了做见证的事工的时候，肯定的，上帝要接我们回去。 Kita dijemput bukan karena tua, kita dijemput bukan karena sakit, kita dijemput bukan karena di dunia ini tidak menyenangkan lagi. No, kita dijemput karena tugas sudah selesai. 我们被接回去，并不是说我们已经年纪老了，或者呢，我们在这个世上有许多就是不协议的这个事情，乃是因着我们被接去，是我们做见证的任务已经完成了。 Bayangkan betapa celakanya kita, saudara, kalau belum dijemput tapi tidak kerja tugas itu. 弟兄姐妹，如果非常的糟糕，如果说我们还没有被接去，但是我们却没有为神工作， Belum dijemput tapi santai-santai, cuma bilang Tuhan kok lama ya, cuma gitu, tapi tidak saksi itu. 还没有被接去，我们就埋怨神说：“哎，怎么那么久？”但是呢，我们自己本身却没有不做什么。 Sebelum naik ke surga, Yesus berkata, engkau akan menjadi saksiku. 当主耶稣升天的时候，主耶稣说：“你要成为我的见证。” Tadi dibacakan lagi, engkau harus menjadi saksiku. 刚才也念了，你要做我的见证。 Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, 从耶路撒冷直到撒玛利亚，直到地极， sampai pantai Indah Kapuk. 直到这个这个地方， Jadi saksiku. 成为我的见证。 Jadi saksi tidak gampang. 作为见证是不容易的。 Itu sebabnya Yesus berkata, ketika penolong itu diutus kepada kita, yaitu Roh Kudus itu, dia akan bersaksi
tentang aku, tentang Kristus. 因此，主耶稣说，当这个圣灵被差派来的时候，他要为主耶稣做见证， Saudara, bersaksi itu tentang Kristus. 为见证基督。 Hari ini ada orang bersaksi tentang dirinya, betapa hebatnya dia, pelayanan kemana-mana. 但是现在呢，有许多的人正在见证他本身自己的这个功德，就是我到处去传道。 Kesaksian seperti itu pasti bukan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. 像这样的见证，肯定不是从上帝来的，乃是因为我们做见证是见证基督。 Tapi ada juga yang saksi tentang diri, tentang dosa. Jadi cerita dosa itu panjang. Kesaksian setengah jam, cerita dosa itu 28 menit itu loh. 有一些人呢，他在做见证的时候，就讲到他自己的罪，就在30分钟里面，可能有28分钟，他在那里说自己的罪。 Saya dulu dosa, saya jahat, saya siksa istri, itu cerita detail, cerita semua dosa. Cuma endingnya tuh sekarang saya bertobat, titik gitu. Enggak cerita Kristus. 我以前是那么的坏，我对我的太太是那么粗鲁，我就是做了许许多多的坏事，到最后呢，他没有再这样说，我现在变好了。 Saya sering tegur orang kesaksian seperti ini. Di Alkitab, Paulus cuma mengatakan dulu aku penganiaya jemaat, tapi Tuhan panggil aku menjadi saksinya. Terus dia cerita tentang Kristus. 他就是我经常就是去提醒这样的见证，他就说，因为当保罗做见证的时候，他说从前我是逼迫教会的，但是呢，现在呢，他就讲到基督的事情，就基督怎么样改变他。 Hidup yang berkemenangan itu hidup yang menyaksikan Kristus. 过得胜的生活是见证基督的生活。 Ketemu orang kita senang cerita tentang Kristus. 当我们见到人的时候，我们喜欢来见证基督。 Kita senang cerita bagaimana Kristus bekerja di dalam kita. 我们多么的喜欢讲述基督怎么样的来在我里面做工。 Cerita sama anak kita, sama cucu kita, sama teman kita, sama orang. Cerita tentang Kristus. 跟我们的孩子们、跟我们的孙子、跟我们的朋友们在那里诉说基督的美好。 Orang mengatakan, tapi saya tidak pintar ngomong, Pak. 有人说我没有不会有那么的口才。 Tuhan Yesus mengatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. 因为在马太福音第10章第19节到20节这样说：你们被叫的时候，不要势力怎么样说话和说什么话。 到了时候，必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们的父的灵在你们里头说的。 Hidup yang berkemenangan, hidup yang bersaksi. 过得胜的生活是见证基督的生活， Roh Kudus yang bekerja, bukan kita. 是圣灵帮助我们，并不是我们 Dalam 所做。 pelayanan saya sering merasakan, saudara, kok saya bisa ngomong gitu ya? Yang ngomong itu Roh Kudus di dalamku. 在我的侍奉的历程里面，我经常就想到，为什么我会这样说呢？因为是圣灵帮助我来说的。 Roh Kudus yang membuat aku mengerti, Roh Kudus yang membuat aku ngomong. 圣灵让我明白，也是圣灵让我说。 Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang yang mendengar dan membuat dia kemudian percaya. 是圣灵引醒在听的人的心中，因此听的人就可以明白并且相信。 Hidup yang berkemenangan itu hidup yang suka bersaksi. 得胜的时候就是喜欢为基督做见证。 Terakhir, 最后， hidup berkemenangan bukan cuma saksi dengan kata-kata. 过得胜的时候的见证呢，并不是说我们单单口里所说的。 Hidup yang berkemenangan juga adalah hidup yang berbuah bagi Tuhan. 因为过得胜的时候，必须要结果子的生活。 Kalau saudara melanjutkan Injil Yohanes sampai pasal 15, 在约翰福音第15章里面， di ayat yang ke-8 itu dikatakan Bapa itu dimuliakan ketika kita berbuah banyak. 第8节就说到，当上帝神被荣耀，因着我们多结果子。 Roh Kudus diberikan kepada kita, menyertai kita supaya kita berbuah banyak. 圣灵差派给我们，帮助我们，让我们可以多结果子。 Tentu saja gambaran yang pertama disebut Paulus sebagai buah Roh Kudus. 就说到保罗说，就是圣灵的果子。
Roh Kudus mengubahkan kita sehingga kita menghasilkan buah Roh Kudus itu. 圣灵帮助我们，让我们可以多结果子。 Buah itu adalah yang bisa dicicipi, dirasakan, dikecap oleh orang lain di sekitar kita. 所谓的果子，就是我们可以让别人去尝，并且也可以感觉的那个果子的甜蜜。 Hidup berkemenangan itulah hidup yang menghasilkan buah yang dirasakan orang sekitar kita. 得胜的生活就是多结果子，来让别人可以分享。 Mereka merasakan ada kasih, sukacita, kesabaran, buah Roh Kudus itu. 他们也可以感受到这个仁爱、喜乐、这个和平。 Dan terakhir, 最后， buah Roh Kudus itu muncul dalam karunia rohani. 圣灵所结的果子，就是当我们上帝赐给我们的恩赐的时候，可以呈现出来。 Tiap orang yang ada Roh Kudus, 每一个人心中有圣灵的， Roh Kudus memberikan karunia rohani. 圣灵要帮助我们，也赐给我们恩赐， Minimal satu. 至少一个。 Tujuannya supaya kita melayani di dalam komunitas orang percaya. 其目的的是让我们在我们的团契里面，在我们的士气里面，我们为主做见证。 Hidup berkemenangan adalah orang yang meneladani Kristus yang melayani. 得胜的生活就是让我们以基督的这个服侍为榜样。 Saya mengatakan saudara, kita tiap minggu menyembah Allah yang melayani. 弟兄姐妹，我们每一个礼拜，我们敬拜这个侍奉的主耶稣。 Allah kita bukan Allah yang duduk-duduk di surga, tidak kerja apa-apa. No, Allah itu katakan Allah yang melayani. 我们的神并不是说高高的坐在天上，乃是他是服侍人的这个神。 Aneh sekali kalau ada orang yang mengatakan menyembah Allah yang seperti Kristus, tetapi tidak pernah tergerak, tidak pernah ada keinginan untuk melayani. 就是感到非常奇怪的，就是我们说我们来敬拜，我们就是服侍人的这个神，但是我们本身呢，就在那里袖手旁观。 Ketika Roh Kudus dianugerahkan menyertai kita, 当圣灵被赐下给我们， kita tidak ada alasan tidak melayani karena tiap orang diberikan karunia. 我们再也没有理由我们不去服侍神，因为上帝赐给我们每个人恩赐。 Di hari Pentakosta ini, 在纪念圣灵降临节的时候， mari kita merayakan anugerah yang besar ini. 让我们纪念这个巨大的这个恩典。 Allah sendiri, Roh Kudus itu telah menyertai kita, ada bersama dengan kita. 上帝本身就是圣灵，也就是降临在我们当中。 Mari kita merayakannya. 让我们热烈的庆祝它， Mari kita bersandar kepada Dia. 让我们靠着圣灵， Bahkan di dalam kehidupan yang paling sederhana doa kita, 甚至在我们看起来简单的这个祷告里面， sandar kepada Dia. 信靠主圣灵， Percayalah Dia mengerti dan percayalah Dia akan mengajar kita kehendaknya. 相信圣灵明白也知道，也会引领着我们明白上帝的旨意。 Mari kita merayakan dengan bersaksi tentang Kristus. 让我们用见证基督来庆祝他， Biar Dia bekerja di dalam kita. 因为他在我们里头动善功， Menolong kita bersaksi. 帮助我们，让我们可以为神做见证， Bukan dengan fasih lidah kita. 并不是用我们流利的口才， Tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang mengalir melalui kita. 乃是因着圣灵的能力运行在我们的里头。 Mari kita merayakannya dengan berbuah lebih banyak. 让我们用多结果子来庆祝他， Berbuah di dalam karakter kita. 在我们的人品格里面多结果子， Berbuah dalam pelayanan kita. 在我们的侍奉里面多结果子。 Itulah hidup berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus. 这就是靠着圣灵的力量过得胜的生活。 Mari kita merayakannya, saudara. 我们一起来庆祝他， Kita berdoa. 我们祷告。